Kembali dalam Media Syariah, kita nak berbincang aspek kesihatan yang cukup penting untuk semua orang sebab tak tahu di dalamnya bagaimana, sebab kita pun mungkin tidak membuat sebarang ujian untuk mengetahui dengan lebih mendalam. Dan kita lihat isu tentang jantung ini sangat kritikal. Yang sihat di padang, yang aktif, yang berlari, yang memang juara pun boleh rebah tiba-tiba. Dan bagaimana pula dengan orang awam yang jarang bersenam ini. Dan kita akan bersama berbincang memperhalusi tentang isu pembunuh senyap jantung yang terhenti bersama dengan Dr. Ahmad Samhan Awang, Pegawai Perubatan di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fitri. Apa khabar? Itu dia. Doktor, sihat dia selalu tengok membuat informasi kepada masyarakat. Ya, saya selalu tengok dia, Fitri, di TikTok. Makin aktif sekarang. Itulah dia. Okey. Doktor, sebelum itu kita nak bezakan dulu bagaimana serangan jantung dan juga perbezaannya dengan jantung terhenti ni. Heart attack dengan isu yang kita bincangkan sekarang ini. Mungkin ada perbezaan sebagai mukadimahnya, silakan. Okey, baik. Berkenaan dengan cardiac arrest dan juga heart attack. Ia adalah satu perbezaan dan dia puncanya juga sama. Kalau cardiac arrest, dia masalah jantung terhenti secara tiba-tiba tetapi bukan disebabkan oleh salur darah tersumbat. Jadi cardiac arrest ni dia adalah masalah elektrik pada jantung tersebut di mana elektrik yang merangsang degupan jantung. Jadi bahagian jantung yang dipanggil SA node ataupun sinoatrial node akan menghasilkan impuls untuk dihantar pada keseluruhan jantung supaya berlaku denyutan jantung. Jadi, jika berlaku masalah pada elektrik ini, jantung akan terhenti. Dan impuls ataupun elektrik ini boleh direkodkan melalui ECG. Manakala heart attack ataupun serangan jantung adalah disebabkan oleh salur darah yang bekalkan darah kepada jantung tersumbat. Jadi apabila tidak ada darah, maka tidak ada oksigen yang dibekalkan kepada sel-sel otot jantung. Jadi jantung akan jadi lemah. Jadi apabila jantung jadi lemah, jantung akan berhenti berdenyut dan akan menyebabkan kematian. Itu bezanya antara cardiac arrest dan juga heart attack. Doktor, adakah kita perlu membuat satu ujian untuk mengetahui tahap kesihatan dan juga profil jantung kita ini sama ada dalam keadaan yang baik ataupun bagaimana, doktor? Silakan. Betul. Jadi kadang-kadang kita dapat tahu kalau cardiac arrest, serangan jantung disebabkan oleh kandungan kolesterol dalam darah kita terlalu tinggi. Jadi bila melalui keputusan darah kita dapat tahu, tetapi yang kebanyakan yang pesakit, dia nampak sihat, tak gemuk, tetapi dia mempunyai risiko untuk menghidapi cardiac arrest ataupun jantung terhenti. Kerana ia puncanya banyak punca, antaranya disebabkan oleh coronary artery, dia disebabkan oleh obesiti, merokok, tidak bersenam dan juga mempunyai masalah darah tinggi. Jadi ramai yang menyangka darah kolesterol normal, jadi tidak ada masalah jantung. Tidak. Jika dia mempunyai risiko sejarah keluarga yang tinggi, mempunyai serangan jantung juga, dia juga berisiko tinggi untuk dapat serangan jantung terhenti. Ya. Doktor, adakah kita dapat detect tanda-tanda awal saatnya kita ada masalah yang menjurus ke arah itu? Dan apa mungkin petandanya ataupun gejalanya? Silakan. Ya. Begini, kalau heart attack ataupun serangan jantung, kebiasaannya pesakit akan rasa sakit dada di sebelah kiri dan akan bergerak ke sebelah bahu kiri ataupun ke leher dan dia akan rasa sakit yang sakit amat dan juga akan berpeluh dan berdebar-debar. Tetapi kalau cardiac arrest, kebiasaannya jantung akan terhenti secara tiba-tiba, nadi akan berhenti secara tiba-tiba, dia akan pengsan secara tiba-tiba dan tidak sedarkan diri. Jadi agak sukar untuk kita ketahui kalau melainkan kita membuat pemeriksaan secara berkala. Ya, jadi kalaulah kita dalam situasi berkenaan sama ada diri sendiri ataupun orang sekeliling, apa yang perlu dibuat supaya langkah awal tiba-tiba macam rebah, pengsan, doktor? Okey. Cara mudahnya untuk sebabkan cardiac arrest ni disebabkan oleh denyutan jantung terhenti, kita perlu buat CPR, cardiopulmonary resuscitation. Di mana cara mudahnya
konsep dia DRABC, di mana danger, D adalah for danger, di mana kita alihkan pesakit daripada tempat yang bahaya. R respon, di mana kita akan tanya pesakit okey ke tak, tapi jika dia tidak respon dalam masa 5 hingga 10 saat, kita tengok dia punya A dia, airway, kita tengok pernafasan dia, salur pernafasan dia ada apa-apa yang tersekat, dan B breathing, jika tidak ada ombakan pada dada. Terusnya C adalah CPR, kita perlu buat circulation, di mana kita akan tekan dada dia. Tekan dada dia, kita luruskan, siku dan letak tangan di salah satu tapak tangan dan tekan di dadanya menggunakan kekuatan bahu sebanyak 30 dan 2 kali pernafasan. Ya. Jadi Doktor, siapa lagi? Siapa lagi yang berisiko untuk terkena serangan ini? Sama ada orang yang melakukan perubahan secara mendadak, mungkin tidak biasa bersenam, tiba-tiba berlari jauh ke ataupun buat aktiviti berat ke, ataupun orang yang tidak cukup rehat ke. Siapa lagi yang berpotensi, Doktor? Bagaimana? Okey. Begini, orang yang berpotensi tinggi adalah pertama adalah mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai sakit jantung ataupun mempunyai ahli keluarga yang meninggal pada usia yang muda. Yang kedua, mereka yang mempunyai masalah obesiti, merokok dan juga tidak bersenam secara berkala, dan antara risiko lain adalah mereka bersenam, mereka push diri mereka, bermakna jantung mereka tidak mampu untuk menampung aktiviti yang mereka lakukan, dan mereka perlu tahu maksimum heart rate mereka. Jika mereka melebihi maksimum heart rate dalam jangka masa yang panjang, jantung tidak dapat adapt dengan aktiviti yang terlampau kuat dan boleh terhenti. Jadi jangan terlalu paksa dan jangan ikut orang lain. Setiap orang mengikut umur, maksimum heart rate-nya berapa. Jadi kalau seorang atlet, kita dah lama tak bersukan, kita follow orang atlet cycling, jangan paksa diri kita kerana kita tak sama dengan dia. Baik, kita pun banyak dapat maklumat daripada akaun media sosial Doktor. Dapat kita kongsikan buat mungkin peminat-peminat pengikut baru untuk bersama dapatkan maklumat. Silakan Doktor untuk promosikan bagaimana saluran anda menghebahkan maklumat kesihatan kepada awam. Silakan. Ya. Okey, terima kasih kepada Fitri. Jadi saya Dr. Samhan daripada Klinik Perubatan Hijrah Cenderung Kuala Terengganu. Jadi saya banyak berkongsi ilmu kesihatan di Facebook sebanyak 158,000 followers. Di TikTok juga 625,000 followers dan di Twitter 25,000 dan Instagram 10,000. Jadi di situ banyak di platform-platform media saya berkongsi ilmu kesihatan dan juga ilmu perubatan untuk saya sebarkan kepada masyarakat umum berkenaan dengan ilmu-ilmu kesihatan. Baik, semua terus memberikan manfaat dan informasi. Terima kasih lagi Doktor. Selamat berpuasa. Terima kasih Fitri atas jemputan, MSI, terima kasih. Selamat berpuasa. Okey, insya-Allah itu dia. Terima kasih Dr. Ahmad Samhan Awang, pegawai perubatan yang aktif ya. Sebab sekarang ni kita dilimpahi dengan maklumat, kita dapatkan yang sebaik mungkin sebab ilmu ini umpama air sungai yang mengalir. Kalau kita ambil sampah-sampah kita dapat ilmu yang akan menjadi teras nadi kehidupan kita.